Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya lagi, Effendi Osman. Video kali ini saya nak buat full walkthrough mengenai jam terbaru keluaran Polar, iaitu Polar Grip X Pro. Untuk pengetahuan anda semua, jam ni adalah loan unit daripada pihak Polar Malaysia. Terima kasih pihak Polar Malaysia kerana meminjamkan saya jam ni untuk saya testing, simulasi dan juga buat review. Jadi tanpa membuang masa, mari kita pergi kepada paparan jam. Okay, untuk model yang saya dapat ni adalah Arctic Gold. Kenapa dipanggil Arctic? Sebab tali dia warna putih dan dia punya bezel ni warna gold. Okay, untuk dia punya design ada 3 button di sebelah kanan, 2 button di sebelah kiri. Dia ada barometer atau altimeter punya lubang. Menggunakan sensor yang sama iaitu Precision Prime. Tengok lampu dia banyak kan? Menarik. Saiz tali pula 22mm. Jenis quick release, boleh tukar dengan mudah. Jadi, mari kita pergi kepada apa yang baru pada jam Polar Grip X Pro ini. Okay, pertama sekali kita tengok kat sini ada informasi elevation dan juga kompas. Pada model Grip X sebelum ni, tiada langsung informasi elevation pada jam. Anda hendaklah melakukan aktiviti, jadi baru anda boleh tahu berapa ketinggian semasa anda. Okay, kita pergi terus kepada widget elevation ni. Tekan butang merah ni. Boleh nampak altitude kita sekarang berapa? 75 meter. Memang saya kat tingkat 7 sekarang ni. Selain tu, kita boleh calibrate juga dekat sini. Kita boleh tahu last known location dan juga ada kompas. Kita terus pergi kepada widget seterusnya, iaitu sunrise dan juga sunset. So, dekat sini ada informasi pukul berapa sunset, 6.58, start 6.37 dan habis 6.59. Okay, widget seterusnya, kita ada activity tracker. So, dekat sini dah tunjuklah berapa persen dan berapa banyak step kita dah lakukan. Selain itu juga ada berapa banyak kali ribbon. Kemudian kita ada cardio load status. Dekat sini ada informasi kita punya training tu berapa banyak efek dia. Kalau tengok kat sini overreaching. Dia adalah kat sini di train, maintaining, productive dan overreaching. Tengok saya overreaching 1.8. Strain 63, tolerance 35. Tekan bawah untuk tahu informasi dia lah. If you keep on overreaching, you will increase your risk for overtraining. With much training, you are prone to sport related injury. Seterusnya kita ada heart rate punya widget. Ada informasi max heart rate. Ini di luar aktiviti ya. Minimum 38, lowest heart rate of sleep 54. Kemudian kita ada latest training session. Boleh tengoklah last activity kita dekat sini. Semalam saya buat core, adalah dia tunjuk dekat sini. Okay, kemudian kita pergi pada widget seterusnya, iaitu nightly recharge. Ini antara yang menarik pada jam tangan Polar. Dia punya nightly recharge ni sangat detail lah kalau tengok kat sini. Okay. Saya punya uncharge is sangat rendah, negatif 3.2. Untuk tengok dia punya analisis tu, hanya pergi pada sini dan tekan open. Dia akan tunjuk lah below usual, negatif 3.2. So, heart rate average, beat to beat interval. Selain itu juga ada informasi HRV, iaitu heart rate variability 41, average 45, breathing rate juga ada. Kemudian kita pergi pada sleep analysis, bawah lagi. Okay. Tengok kat sini saya punya charge 70%. Okay, dia akan tunjuklah kat sini kita punya average sleep berapa lama, 4 jam 16 minit, actual sleep 6 jam 2 minit. So ada pecahan dia lah. Long interruption berapa, sleep cycles, REM sleep, deep sleep berapa lama. Widget seterusnya, FitSpark Training Guide. Ni juga antara kelebihan atau saya rasa yang bagus pada Polar punya jam. Tengok kalau jam biasa dia hanya kepada cardio saja. Untuk Polar ni dia boleh, suggestion dia ada strength, ada cardio dan juga supportive. Kalau tengok yang sekarang ni supportive, mobility dynamic. Dan yang paling menarik dia, sekiranya anda tak tahu nak buat aktiviti apa, contoh dia tulis mobility dynamic, tak tahu nak buat apa kan, kat bawah ni dah ada tunjuk informasi dan juga animasi. Katalah Ferris wheel, inchworm. Saya sendiri pun tak tahu apa inchworm ni. Jadi kalau macam anda tak biasa dengan aktiviti-aktiviti ni, anda tak tahu, anda boleh tengok animasi ni untuk buat. So, baguslah untuk orang yang tak tahu cara-cara untuk exercise, dia boleh tengok dekat sini. Selain itu juga, okay, kita tengok kat sini pun ada cardio, short,
punya suggestion. Maksudnya kat sini larian 30 minit, heart rate zone 1 ke 2. Saya akan tunjuk demo dia kejap lagi lah. Kemudian kita ada weather punya widget. Untuk pengetahuan semua, untuk dapatkan bacaan yang tepat, sentiasa pastikan dah kerap sync dengan telefon. Jadi dah akan dapatlah informasi lokasi dan juga weather daripada telefon. Tengok sini temperature 31, max 38. Okay, rain, wind speed, direction, humidity, forecast. Kemudian kita pergi pada widget seterusnya, iaitu week training summary. Tengok kat sini, okay, dia beritahu saya dah beraktiviti selama 2 jam 44 minit. 16.94 km, 4 aktiviti. Kalori burn saya, tengok banyak pada zon berapa, zon 4 dan zon 3. So sini ada senarai aktiviti dia lah. Last kali kita ada music control. Kat sini kita boleh kawal music daripada jam. Sekiranya anda main playlist dekat telefon, dia boleh control lah. Saya tak nak tunjuk demo sebab lagu ni kan kena copyright. Sekiranya anda main Spotify pun boleh juga tukar lagu menggunakan jam. Dengan syarat jam dalam keadaan pair. Okay, nak ubah suara, ketinggian suara pun boleh buat kat sini lah. Okay, itu saja untuk widget pada paparan utama. Lagi satu saya nak tunjuk, sebenarnya jam ni ada touchscreen tau. Okay, untuk masuk kepada quick setting ni hanya slide down. Dia ada alarm, ada airplane mode dan juga boleh tambah lagi lah kalau nak. Okay, itu saja untuk widget dan juga paparan utama. Seterusnya kita pergi pula kepada pilihan sukan. Dia tak panggil profile atau sport profile, dia panggil start training. Okay, kita boleh pergi pada start training. Kita ambil contoh aktiviti Kita ada walking, kita ada hiking, downhill ski, multi sport dan pelbagai lagi. Untuk pengetahuan anda semua, untuk aktiviti yang ada pada jam ni, dia boleh letak maksimum 20 dalam satu masa. Untuk tambah dia, anda boleh gunakan aplikasi Polar Flow. Okay, ini Polar Flow. Pergi pada aplikasi Polar Flow. Anda pergi pada butang more ni. Okay, tak zoom out kejap. Pergi pada butang more ni. Lepas tu anda pilih Sport Profile. Kalau tengok kat sini ada 17 daripada 20. Maksudnya boleh tambah lagi 3. Katalah nak tambah kan, tekan tambah. Pilihlah sukan apa nak tambah. Saya tak pasti berapa banyak, tapi memang banyaklah dekat sini. So bila anda tambah, setting has been changed. Nanti bila sync, dia akan masuk ke dalam jam. Selain itu juga, untuk ubah data page dan juga data field, anda boleh lakukan di smartphone sahaja atau telefon sahaja. Tak boleh ubah di dalam jam. Maksudnya contoh nak ubah running punya data field, tekan running, tekan edit. Dan anda boleh pilih lah dekat sini. Ni dia punya data field, anda boleh pilih. Contoh ini senarai data field yang ada time of the day, duration, lap time, ada environment, betul ada body measurement punya field, ada distance, kita ada speed dan juga pace, ada cadence, ada power. Untuk pengetahuan anda semua, jam ni juga ada bacaan power. Okay, itu saja. Kalau nak ubah, memang kena lakukan daripada smartphone dan kemudian sync, dia akan berubah dekat sini. Pergi pada butang gear ni, kita boleh ubah setting dekat sini. Okey, kalau nak panjangkan jangka hayat bateri, anda boleh ubah pada power save setting ni. Anda boleh tukar GPS rate kepada 1 minit atau 2 minit atau off terus. Tapi sekiranya anda ubah dia punya rate ni, bacaan GPS akan kurang tepat lah sebab dia akan baca setiap 1 minit atau 2 minit. So sebaiknya kalau bukan untuk long hour punya aktiviti, pakai 1 saat sahaja. Kemudian kita boleh juga matikan kita punya wrist heart rate punya sensor. Katalah bateri nak habis, okey, boleh matikan dekat sini juga. Screen saver boleh off juga dekat sini. Okey. Kemudian backlight kita boleh always on atau tidak. Boleh buat dekat sini. Share heart rate with other device, maksudnya dekat sini semasa aktiviti kita nak broadcast heart rate kita kepada device lain, boleh buat dekat sini. Kemudian kita ada training suggestion. Saya nak tunjuk demo training suggestion ni, contoh kita ambil ni. Okey, untuk aktiviti run tadi, pilih exercise cardio short Lepas tu start. Kalau nak baca informasi, dia boleh baca kat sini, very light exercise to boost your recovery. Okey, kita ambil start Ni maksudnya dekat sini dia dah load. So kita just tekan start. Recording started.
So dekat sini dia akan tunjuk warm up 10 minit, heart rate zone 1 ke 2. Anda boleh ikut lah benda ni. Okey, ni contoh alert sekiranya heart rate kita rendah sangat atau tinggi sangat. So ada bunyi tenet. Tadi itulah. Okey, yang tu bunyi dia. Kemudian kita pergi pada data field. Okey, ini contoh heart rate gauge. Ni ada distance, ada pace, ada duration. Kemudian kita ada elevation punya informasi. Tengok kat sini, ni elevation gain. Ni ketinggian semasa. Ini kita punya grade. Dan kemudian elevation loss. Kita ada juga heart rate punya bacaan. Boleh kawal muzik juga. Okay, kita stop dulu aktiviti ni. Habis aktiviti, aja tekan butang yang bawah ni. Tekan lama-lama. So, dia akan save. Okay, run. Pergi pada butang gear ni. Favorite, kita ada rest pace. Okay, rest pace ni adalah dia macam virtual pacer atau pelari maya lah. Kita boleh pilih distance. Contoh hari ni nak lari 5 km. Tekan 5 km. Kemudian kita masukkan target time kita 27 minit. Sudah akan beritahu lah pacer kita lari berapa minit. Sebelum anda start aktiviti, akan ada virtual pacer dalam data page. Ni kita punya virtual pacer. So dia akan lari dengan pace yang kita set tadi itulah. Sekiranya anda lagi laju pada dia, anda akan ada di depan, dia di belakang. Sekiranya anda lambat, dia akan di depan. Ni antara yang menarik lah pada pendapat saya, sebab animasi dia ni bergerak. So tak bosan lah. Tengah lari tu kita nampak kita boleh berlumba dengan kartun ni. Kita pergi lagi, seterusnya ada interval timer. Ni boleh set jugalah. Training session boleh guna untuk interval. Boleh set timer juga kat sini. Time base atau distance base. Contoh nak lari 30 minit boleh set dekat sini. Contoh nak lari berdasarkan jarak boleh set juga dekat sini. Kita ada countdown timer. Itu boleh load GPX file. Cara untuk masukkan GPX file ke dalam jam ni saya akan tunjuk pada video berasingan nanti. Kita demo satu. Okay, pilih bukit botak. Okay, start. Boleh pilih nak start daripada starting point atau mid route. Contohlah dah separuh jalan baru teringat nak route, kita boleh set mid route. Endpoint to reverse boleh pilih lah dia punya direction. Kalau kita ikut yang betul punya, tak payah pilih endpoint to reverse. Contoh kita ambil satu lah, start point. So bila kita load GPS file, sama juga lah, dia akan ada simbol dekat sini. Contoh kita start saja. So sekarang ni saya bukan dekat Bukit Botak, jadi memang jauh lah. Sekiranya anda dekat Bukit Botak atau anda punya lokasi dah betul, dia akan tunjuk terus lah GPS line. Okay, ni ada elevation plot. Ni GPS line dia atau breadcrumb trail. Boleh zoom jugalah dekat sini. Okay, zoom in, zoom out. Memandangkan kita bukan dekat Bukit Botak, memang tak boleh lah nak tunjuk. So tak nampak GPS dia. Okay. Tapi location dia salah lah sebab saya jauh lagi daripada Bukit Botak. Seterusnya kita ada back to start juga. Tapi sama juga, kena lakukan aktiviti. Dah separuh jalan, katalah dah sampai satu tempat, kita nak patah balik, boleh gunakan back to start punya features. Sama juga, dia dah tambah baik. Ada beeline. Sebelum ni hanya arrow sahaja dia tunjuk anak panah ke mana kita punya ni. Tapi untuk yang baru ni ada juga breadcrumb trail, jadi kita boleh trace kita punya laluan tu lah. Okay, itu saja untuk profil sukan dan juga aktiviti, contoh data field. Kemudian kita pergi kepada Sirin. Sirin ni merupakan guided deep breathing exercise atau senaman pernafasan. Boleh digunakan untuk rehatkan badan dan juga minda. Sekiranya anda stres kan, boleh gunakan fungsi ni. So boleh set lah durasi dia berapa lama, 3 minit. So dia akan suruh bernafas, buang nafas, tarik nafas. Adalah dia punya teknik anda boleh gunakan. Kemudian kita ada Strava Live Segment. Kalau tak silap saya, Strava Live Segment ni fungsi berbayar. Tadi saya tak boleh nak simulate lah. Kemudian kita ada Fuelwise atau Fueling. Ini antara fungsi yang menarik pada jam tangan Polar, yang mana kita boleh set reminder sekiranya anda lari distance full marathon, nak beritahu suruh minum atau makan pada distance atau minit keberapa, anda boleh set dekat sini. Jadi dia alert pada anda semasa anda beraktiviti.
Kemudian kita ada timer. Timer ni tak ada apa-apa, boleh stopwatch atau countdown timer. Kita ada watch face view. Ni yang saya dah set, time only. Daily activity, cardio load status, continue heart rate tracking, latest training session, nightly recharge, fixed spot training guide, weather, weekly summary, your name, music control, location dan juga sunrise dan juga sunset. Kemudian kita ada test. Ni juga antara fungsi yang menarik pada jam tangan Polar. Kita ada beberapa test yang boleh lakukan untuk semak kita punya kecergasan atau kesihatan semasa. Orthostatic test. Ni kalau tak silap, test ni berdasarkan HRV dan juga HR measurement, dan dia memerlukan chest heart rate monitor, dan tak silap saya hanya boleh guna Polar punya jenama sahaja. Kita ada leg recovery test, kita ada cycling test, ada running test, fitness test. Saya dah buat fitness test ni dan saya dapat result yang saya rasa macam curiga. Saya punya VTOL Max 52. Kemudian kita ada setting, general setting. Kat sini kita boleh pair dengan sensor lain atau kita punya telefon. Pair dan sync boleh buat dekat sini. Tapi secara asas, kiranya anda buka aplikasi Polar Flow, dia akan terus sync dengan anda punya jam. Kemudian pair sensor with other device pun boleh buat dekat sini. Untuk pengetahuan anda semua, Polar hanya menyokong Bluetooth saja, tak ada N+. Contoh pair device, saya dah pair dengan Polar Sense iPhone saya dan juga Decathlon Dual Heart Rate Monitor. Okey, itu saja untuk pair. Kemudian kita ada continuous heart rate tracking. Sekiranya anda nak monitor waktu tidur saja, boleh buat kat sini lah. Saya biarkan sepanjang masa. Recovery tracking. Yang saya guna adalah nightly recharge. Saya tak boleh pakai Recovery Pro sebab dia menggunakan beberapa test untuk buat. Kalau tengok dekat sini, perlukan orthostatic test. Saya tak boleh lakukan orthostatic test tadi sebab saya tak ada Polar punya chest heart rate monitor. So saya pakai nightly recharge. Flight mode, backlight brightness, boleh ubah kecerahan kat sini. Ini juga yang baru pada Polar Grade X Pro sebab sebelum ni dia tak ada pun backlight brightness punya setting. Tapi yang untuk kali ni kita boleh adjust nak cerah ke, sederhana atau kurang. Do not disturb, phone notification boleh on when not in training. Maksudnya notifikasi akan masuk sekiranya di luar aktiviti. Saya biar off. Okay, music control. Kemudian kita ada unique. Boleh ubah metrik kepada imperial, language. Ini activity alert. Maksudnya dekat sini sekiranya anda on features ni, anda tak bergerak dalam satu masa yang lama, dia akan bagi alert pada jam. Jadi dia suruh anda bergerak. Okay, vibration boleh set on atau off. Cara atau di mana kita pakai jam, sebelah kiri atau kanan, boleh ubah kat sini juga. Penting benda ni kena set betul sebab takut bacaan anda tak berapa tepat. So sekiranya anda pakai pada tangan kanan, tukar pada kanan. Okay, sokongan satelit kat sini kita boleh nampak ada 4 sokongan satelit tapi dia dalam bentuk pair, dia tak ada GPS only. Kita tengok sini GPS plus GLONASS, GPS plus Galileo dan juga GPS plus QZSS. About your watch, ni pasal jam. Kemudian kita pergi pada physical setting. Ni adalah setting profile kita. Contoh berat berapa, training background, berapa frequent kita, contoh frequent, heavy ke, semi pro ke, pro ke. Penting set ikut kita punya jenis training. Macam saya, mungkin saya punya training tu terlalu tinggi tapi saya set frequent, that's why saya punya training status tu overtrain. Activity goal pun boleh set, level berapa. Prefer sleep time. Ini penting, pastikan anda set masa yang betul sebab sekiranya anda set tak tepat, jadi dia punya bacaan sleep tu tak berapa tepat lah. Kemudian kita ada maximum heart rate, boleh ubah dekat sini juga. Tapi sekiranya anda tak set, dah akan terus letak lah berdasarkan anda punya umur. Resting heart rate pun boleh ubah dekat sini. VTOL Max, contoh saya punya 43. Katalah saya dah buat lab punya test, lagi tinggi, boleh ubah dekat sini lah. Kemudian kita ada watch setting. Set alarm boleh buat dekat sini. Watch face. Ini kita, untuk pengetahuan anda semua, Polar hanya ada 2 watch face, iaitu digital dan juga analog. Yang saya pakai sebelum ni adalah digital. Tak apa, saya akan tunjuk analog macam mana. Blue. Okey, kita pergi seterusnya pada time. Untuk tukar time format, boleh buat kat sini 24 jam atau 12 jam.
Boleh ubah tarikh. Format tarikh pun boleh ubah dekat sini. Okey, kita punya first day of the week, hari Isnin. Boleh ubah dekat sini, ada orang mungkin start dengan hari Ahad atau hari lain. Okey, itu saja untuk setting. Okey, kita tunjuk analog. Ni macam ni paparan watch face analog. Saya tak berapa gemar sebab dia macam mengganggu widget lain. Tengok nampak dia overlap dan pada saya tak berapa menarik lah, mengganggu nampak bacaan ni. Okey, itu saja untuk full walkthrough mengenai Polar Grip X Pro. Untuk pengetahuan anda semua, harga jualan untuk model ni adalah RM2,299. Untuk model Titan, tak silap saya RM2,699. Saya harap video ni memberi anda pandangan awal sebelum anda beli Polar Grip X Pro ni. Itu saja untuk kali ni. InsyaAllah saya akan buat video review penuh mengenai Polar Grip X Pro ni dalam masa terdekat. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.